Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Alhamdulillah, tuan-tuan, saudara-saudara rahimani wa rahimakumullah. Pertamanya, marilah kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnia serta kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan masa untuk hadir di rumah Allah berkongsi ilmu. InsyaAllah kita akan bincangkan Al-Fatihah yang terakhir, iaitu saya nak rumuskan tentang 3 sifat manusia yang Allah sebut dalam surah Al-Fatihah. Ya, sebagaimana kita maklum, so Allah akan sebut 3, antaranya pertamanya Allah kata dalam Al-Fatihah tu an'amta alaihim, itu 1. Kemudian yang kedua adalah al-maghdubi alaihim, itu 2. Dan yang ketiga adalah ad-dallin. Ya, iaitu okey, baik, apa tu an'amta alaihim? Orang yang Allah telah beri nikmat, dan saya telah kupas dah, bincang dah siapakah an'amta alaihim yang mana Allah sebut di dalam surah An-Nisa, surah yang ke-4. Ya, surah yang ke-4 pada ayat yang ke-69. Kita boleh tengok dalam Al-Quran. Iaitu siapakah an'amta alaihim, dan bagaimana kita nak berusaha untuk menjadi an'amta alaihim. Allah bagi letakkan dekat situ, iaitu muka surat, kalau Al-Quran yang sama, muka surat 89, surah An-Nisa, surah yang ke-4 ayat yang ke-69, ya, berbincang tentang siapakah jawapan kepada siapakah an'amta alaihim, siapakah orang yang telah Allah beri nikmat. So Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yuti'illaha wa rasul, sesiapa yang mentaati Allah dan Rasul, ya, faulaik, maka mereka itulah, ya, ma'alladzina an'amallahu alaihim, mereka itulah orang yang bersama-sama orang yang telah Allah beri nikmat. So dekat sini, ya, ayat ini nak beritahu tentang, tadi kita bincang siapa yang Allah beri, orang beri nikmat tu. Pertama, kedua, bagaimana kita nak ikut, dapat ikut, ya, orang yang telah Allah beri nikmat tersebut. So dekat sini Allah kata wa may yuti'illaha wa rasul, ya, sesiapa yang mentaati Allah dan Rasul. So dekat sinilah kita punya prinsip yang kita nak pegang supaya kita ni berada di atas siratal mustaqim, sebagaimana kita kata ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ya. So kena taat Allah, taat Rasul. Nak taat Allah, nak merujuk dekat mana? Merujuk kepada Al-Quran. Nak taat Rasul, merujuk dekat mana? Merujuk kat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Taat ustaz ada dalam ayat ini? Tak ada. Taat tok guru ada? Tidak ada. Taat tok syekh ada? Tidak ada. Allah dan Rasul. Siapa-siapa? Saya, tuan-tuan, ya, yang mentaati Allah dan Rasul, maka Allah kata
faulaik, maka mereka itulah ya ma'alladzina an'amallahu alaihim, bersama orang yang telah Allah beri nikmat. Okay. Siapa yang Allah beri nikmat tersebut? Allah kata minan nabiin. So insya-Allah kalau kita usaha untuk taat Allah, taat Rasul, ya, kita akan bersama para nabi. Kita punya berjalan berada di atas jalan para nabi. Ya. Kemudian Allah kata lagi wasiddiqin. Siapa siddiqin? Orang yang jujur keimanan dia terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jujur amal soleh dia buat lakukan itu kerana Allah. Kan? Kemudian Allah kata lagi wasyuhada. Kan? Ya, mereka ni yang mentaati Allah dan Rasul ni bersama dengan orang-orang yang berjuang jalan Allah. Ya. So begitu juga Allah kata lagi wassalihin. Mereka yang taat Allah dan Rasul ni mereka bersama dengan orang-orang soleh, yang mana orang-orang ini semua kerangkuman dia tuan-tuan, nabi siapa yang dianggap sebagai siddiqin, syuhada, salihin, ketiga-tiga ini adalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. So dekat sinilah kita kena faham. Kita nak beriman kena ikut, kita kena ada Al-Quran, kena ada hadis, dan macam mana sahabat beriman. Kita nak beramal, kita perlu Al-Quran, perlukan kepada hadis, kemudian kita ikut macam mana sahabat beramal. Inilah dia. So kita tengok kupas sedikit tentang iman para sahabat. Allah kata di dalam surah Al-Baqarah, kita tengok sekejap, pada ayat yang ke 137, muka surat 21. Muka surat 21. Perhatikan tuan-tuan. Apa yang Allah kata. Ya. So Allah kata fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasakfikahumullah wa huwas samiul alim. So Allah kata fa in amanu, sekiranya mereka beriman, bimithli ma amantum bihi, sebagaimana kamu beriman. Siapa kamu beriman dekat sini? Sahabat Nabi. So sekiranya kita semua beriman sebagaimana sahabat Nabi beriman. So ni hal keimanan. So kita nak dapat jadi orang yang mentaati Allah dan Rasul tadi, ya, kita kena ikut sahabat Nabi SAW. Bagaimana sahabat beriman? Ya, kalau kita beriman sebagaimana sahabat beriman, faqad ihtadaw. Sesungguhnya mereka telah mendapatkan petunjuk. So kalau kita nak tahu kita dapat petunjuk atau tidak, kita tengok kita buat tu macam sahabat buat tak. Sebab sahabat yang tahu ayat ni turun dekat mana, kepada siapa, sahabat yang nampak Nabi bergerak macam mana, Nabi amal apa, jadi mereka akan amalkan. Hatta kalau mereka lakukan kesilapan, Nabi mesti tegur. Saya bawa kisah. Satu orang sahabat Nabi SAW, ketika dia masuk masjid, dia tengok Nabi, ya, dia baru nak masuk masjid Nabi, dia tengok Nabi tengah rukuk. Kita kena tahu rukuk Nabi ni panjang. Sepanjang mana rukuk Nabi? Sepanjang Nabi berdiri. Ya, rukuk kita lain lah, cepat sangat, lagi solat sunat lagi cepat. Kan? Ya, rukuk Nabi sepanjang Nabi berdiri. Begitu juga bagaimana panjangnya sujud, sujud Nabi sepanjang Nabi berdiri. Ya. Okey, baik. Jadi sahabat tu tengok Nabi tengah rukuk, dia dalam keadaan rukuk dia takbir Allahu Akbar, dia rukuk, dia dalam keadaan rukuk tu dia berjalan daripada pintu masuk tu sampailah masuk saf. Betul ke salah? Batal ke tidak? Kalau tuan-tuan tengok batal ke tidak? Kita anggap batal kan? Baik, kita bincang dulu. Kan, sebab kita faham tentang, masyarakat kita faham tentang 3 kali pergerakan, bergerak, itu membatalkan solat. Kan? Okey. Kita tengok kat sini, dia jalan sampai nak masuk saf. Kemudian lepas salam,
Ya, Nabi pun tanya, siapa yang buat macam tu masuk rukuk terus begini. Ni nak bagi tahu bahawa mukjizat Nabi sallam, Nabi walaupun tak nampak apa yang berlaku dekat belakang, tapi Nabi diwahyukan apa yang berlaku untuk Nabi tegur benda yang betul atau salah. Ya. So bila berlaku tu di hadapan Nabi sallam, sahabat ni kata, aku ya Rasulullah, Nabi kata jangan buat macam tu. Nabi kata jangan buat macam tu. Jangan kamu masuk rukuk, dia rukuk terus berjalan, dalam keadaan rukuk tu kamu berjalan. Tapi datanglah kepada kepada saf tersebut, kemudian barulah takbir untuk rukuk. Jadi dekat sini Nabi tak kata pun solat dia batal. Ya. Ini masalah sebab tak tahulah. Ya, nak fahamkan kepada kita satu banyak perkara dekat situ, fiqh dekat situ. Tapi poin dia dekat sini ialah Nabi akan tegur. So sahabat akan cerita dekat kita benda salah. So diorang akan perbetulkan. Ini di antara perkara kita nak dapatkan macam mana sahabat buat. Ya, apa pun dalam amalan, sahabat cerita dekat kita. Ya, bagaimana Nabi SAW bertakbir untuk mengangkat tangan. Macam mana Nabi nak angkat tangan? Ya, so kita nak supaya mentaati Allah. Allah suruh kita solat. Nabi ajar kita solat. Nabi kata sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku solat. So sahabat pun cerita dekat kita macam mana Nabi solat. Mereka pun mengamalkannya. Sambil mereka mengamalkannya dan mereka sampaikan kepada orang lain. Mereka pun cakap telapak tangan Nabi menghadap ke arah kiblat. Kan? Jari jemari Nabi memancak ke langit. Disebut dalam hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi SAW. Ya. Mereka mengangkat tangan separas, Nabi SAW mengangkat tangan separas bahu. Ya. Ada ketika Nabi mengangkat tangan separas telinga. Ya. Jadi kita tahulah. Jadi kita cuba nak ikut sebaik mungkin. Ketika rukuk, Nabi akan menggenggam lutut seolah-olah mencengkam lutut. Ya, macam tu Nabi pegang. Nabi pegang lutut. So sebagian kita pula pegang betis. Kenapa pegang betis? Pegang keting depan tu. Kenapa pegang keting? Hatta ada sebagian sampai kat buku lali tu dia nak pegang. Kenapa? Kita tanya kenapa? Kan? Kita nak jadi orang yang mentaati Allah. Kita nak siratal mustaqim. Orang yang telah beri nikmat. Salah satu yang paling penting adalah solat. Perkara yang paling penting solat. Ya. Tapi itulah dia. Bila kita tak usahakan untuk mempelajari perkara tersebut, bagaimana untuk kita tahu? Ya. Dan alhamdulillah lah kita ni dipermudahkan Allah SWT untuk menghadirkan ustaz-ustaz ya, untuk memberikan kita kefahaman bagaimana kita nak beramal. Tanyakanlah tuan-tuan. Sebab itu dalam kuliah-kuliah ni ya, satu perkara yang penting juga iaitu bertanyalah. Ya. So jangan kita, satu antara prinsip dalam beragama ni tuan-tuan. Ya. Jangan kita pandai-pandai. Boleh tak kita pandai-pandai buat angkat tangan Allah? Kenapa kamu nak buat macam ni? Saya rasa sedap. Ini Islam ni bukan sedap-sedap. Ya. Sebab tu selalu saya ingatkan sekali lagi. Selalu saya ingatkan benda ni dan saya akan terus ingatkan. Tonton ingat, simpan dalam kepala kita, Islam, agama, wahyu. Islam bukan agama akal-akalan. Guna akal. Saya rasa macam ni bagus. Saya rasa. Bukan main rasa-rasa. Ya. Ini di antara perkaranya. Ya. Kalau pakai rasa-rasa, semua orang kalau kita kat sini ada 30 orang, 30 rasa macam mana akan jadi solat tu? Apa akan berlaku? So, ambil kesempatan tuan-tuan, sementara ustaz-ustaz kita ada tanyakan. Kan? Tapi persoalannya kita ni malu nak tanya. Ya. Inilah dikatakan malu bertanya. Malu bertanya apa berlaku? Sesat jalan. Kita tahu sesat jalan tapi kita tak nak juga. Heran lah. Ni persoalan. Allah suruh tak kita tanya tuan-tuan? Allah suruh ke tidak kita bertanya ni? Suruh. Tapi kita tak nak taat. So lepas tu kita nak dapat siratal mustaqim.
Kita tengok Al-Quran dulu, buka surah Al-Anbiya. Surah Al-Anbiya. Al-Anbiya surah 21, tuan-tuan. Ayat ke-7. Muka surat 322. Muka surat 322. Allah kata, "Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim." Dan tidaklah kami utuskan seorang rasul pun melainkan melainkan kami wahyukan seorang, melainkan ialah seorang lelaki. Ini menunjukkan bahawa rasul mesti lelaki. Kan? Yang kedua, rasul ni apa dia? Nuhi ilaihim. Kami wahyukan kepada mereka. Tengok, Islam ni wahyu, tuan-tuan. Ya. Kemudian Allah kata dia apa dia? Fas'alu. Maka bertanyalah kamu. Ahla zikri. Fas'alu ahla zikri. Bertanyalah kamu kepada orang yang berilmu. In kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tak tahu. Ya. Ini di antara perkaranya. So, kita sekadar nak ingatkan sama-sama, tuan-tuan, kita perlu upgradekan diri kita. Perlu upgradekan. Kita nak syurga, kita nak nikmat Allah SWT ni, kita perlu upgradekan diri kita. Dan kalau kita upgradekan diri kita dengan ilmu, dengan amal tersebut, ya, insya-Allah, ya, kita akan ada kedudukan di sisi Allah SWT. Ya. Kalau kita tahu kedudukan dekat masyarakat ni juga kita perlu upgrade dengan peperiksaan, kena ambil daripada SPM, pergi mana? Pergi ambil degree, lepas degree ambil apa? Ambil master, lepas master ambil apa? PhD. Itu semua kita nak upgradekan diri kita di sisi masyarakat. Apatah lagi dengan Allah SWT. Adakah dengan tanpa belajar kita boleh lulus SPM? Tanpa belajar kita boleh masuk universiti? Ya. Dan orang yang belajar tu pun dia kena ada orang yang ditanyakan. Ya, ini jadi dekat sini pentinglah, tuan-tuan. Ya, tanyalah, tuan-tuan. Tanya pun bukan kena bayar pun. Kan? Ya. JDT lawan Selangor kena bayar, tuan-tuan. Berapa ringgit tiket? Tak pergi. Ni orang Selangor ke bukan? Okey ya. Saya nak fahamkan itulah. Begitu sampai nak beratur, nak bayar, nak itu, nak ini. Balik tak dapat apa pun. Kan? Kalaupun menang, tak dapat apa pun. Itulah dapat sorak je lah. Kan? Tapi untuk kita tak ada apa faedah pun. Untuk peribadi dirilah. Ya? Jadi dekat sinilah. Okey, yang kedua, tuan-tuan. So kalau kita nak beriman tadi, kita nak iman macam mana? Iman macam sahabat Nabi. Sahabat Nabi ni dapat apa gelaran, tuan-tuan, di sisi Allah? Apa gelaran ni dapat? Radiyallahu anhum. Betul Tuan-tuan nak, boleh tak? Kita boleh dapat tak gelaran radiyallahu anhum? Tak boleh. Kenapa kata tak boleh dapat? Sebab kita bukan sahabat. Jom, kita buka sekejap. Surah At-Taubah, surah yang ke-9. Ayat yang ke-100. Surah yang ke-9. Ayat yang ke-100. Al-Quran yang sama muka surat 203, tuan-tuan. 203. Ayat yang ke-100 atas tu kan. Okey. Perhatikan baik-baik. Tadi kita dah faham nak beriman macam mana sahabat. So kita akan berada di atas siratal mustaqim. Kita akan berada di atas bersama dengan orang yang telah Allah beri nikmat. Nabi dan para sahabat. Ya. So kita tahu Allah kata was-sabiqunal awwalun. Mereka yang mula-mula mendahului dalam menerima dakwah Nabi, menerima Islam. Beriman kepada Allah. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Siapa muhajirin? Para sahabat Nabi. Wal ansar. Siapa ansar? Sahabat Nabi di Madinah. Muhajirin sahabat Nabi yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Kemudian Allah kata tengok, walladzina tabauhum bi ihsan. Mereka yang mengikuti sahabat ni dengan sebaik-baiknya. Nampak tak? So kita ada peluang ni. Kerja kita nak kena ikut sahabat. Sahabat yang cerita kat kita apa benda dalam hal agama ni.
Ya. So kalau kita ikut sahabat ni dengan baik, apa akan berlaku? Radiyallahu anhum wa radu'an. Nampak tak? Ya, darjat atau apa cakap anugerah kedudukan yang Allah berikan kepada sahabat tersebut, kita boleh dapatkan. Ya, kita boleh dapatkan. Ini bukan janji saya, tuan-tuan. Janji Allahu Rabbul Jalil. Ya. So kerja kita sekarang ni belajar, tanya, amal. Ya. Macam saya contoh tentang iman lah, tuan-tuan. Tentang iman kan. Bila kita bicara pasal iman. Saya dah tanya banyak kali kot. Malaikat dah tanya lah, malaikat. Kepak malaikat. Sayap malaikat. Dah tanya dah. Okay, banyak lah tu. Okay, baik. Kalau kita tanya dekat situ. Contoh tentang keimanan ini, tuan-tuan. Ya. Kalau kita tengok bagaimana sahabat nak beriman, bagaimana kita nak beriman. Ya. So kalau kita beriman. So iman ni apa dia, tuan-tuan? Yakin dan percaya tanpa ragu. Okey? Fahamkan ni baik-baik. Apa tu iman? Yakin dan percaya tanpa ragu terhadap perkara-perkara gaib yang Allah bagi tahu kat kita. Yang Rasul bagi tahu dekat kita. Percaya dan yakin tanpa ragu perkara-perkara gaib yang Allah dan Rasul bagi tahu dekat kita. Jelas? Baik. So baik, kita nak mewujudkan keyakinan tanpa ragu tu, tanpa ilmu, boleh atau tidak? Saya selalu bawa contoh, tuan-tuan. Benda yang serupa saya bawa contoh. 3 kotak kosong, 3 sama dengan 9. A campur, B tolak, C bahagi, D kali. Okey, boleh faham ni? 3 kotak kosong, 3 huruf nombor 3, kotak kosong, 3. So nak bagi tahulah isikan kotak kosong tu. Nak dapat apa jawapan dia? Campur ke? Tolak ke? Bahagi ke? Kali ke? Betul? Baik, semasa kita macam adik ni, adik yang kecil ni, kita seumur macam dia, kan? Bila kita dapat soalan macam itu, apa kita akan buat? Nombor 1 yang kita belajar masa kita kecil, lat talilat laili tamplum. Kita pun cubalah lat talilat laili tamplum. Betul ke tidak tak tahu. Betul atau tidak? Kalau satu orang ustaz datang dekat tuan-tuan. Ustaz pertama datang, tuan-tuan 3 campur 3 9. Tuan-tuan nak terima tak? Terima tak? Ustaz kedua datang. Tuan-tuan 3 tolak 3 9. Tuan-tuan terima tak? Ustaz ni cakap saya ustaz tau. Takkan tak percaya? Ustaz ketiga datang dekat kita, tuan-tuan 3 bahagi 3 9. Sesat dan menyesatkan kan? Okey. Orang keempat datang, tuan-tuan 3 kali 3 9. Kita orang awam pening ni. Yang mana satu betul ni? Sebab kita tak ada ilmu tentang dia. Tapi hari ini bila tuan-tuan didatangkan soalan sebegitu rupa dengan 4 wajah tersebut, tuan-tuan tahu dah. Orang pertama tak betul, orang kedua tak betul, orang ketiga pun tak betul. Jadi tuan-tuan tahu ini orang tak boleh diikuti. Walaupun dengan penampilan yang sama. Orang pertama tadi berjubah, berjanggut, berserban. Orang kedua pun sama, orang ketiga pun sama, orang keempat pun sama. Apa yang membezakan mereka? Penampilan mereka. Okey. Jadi macam mana kita nak kata tu yakin, kita percaya, 3 kali 3 9. Macam mana kita dapat keyakinan tu sekarang? Dengan kita belajar, betul atau tidak? Ya. Dengan kita belajar, kita faham. So macam tadi, kita nak dapat nikmat tadi. Seperti mana orang yang telah Allah beri nikmat. Siratal mustaqim. Macam mana?
Ya, kita tengok ada Al-Quran tak dia cakap? Ada hadis tak dia cakap? Sahabat faham macam tu tak? Sahabat amal benda tu tak? Sahabat tak amal, macam mana kamu amal? Macam mana kamu lebih faham daripada sahabat Nabi? Sedangkan sahabat Nabi ada di zaman Nabi. Alhamdulillah, saya mimpi. Habis. Mimpi jumpa Nabi, dia bagi tahu kat tuan-tuan. Tuan-tuan, ini ulama ni. Takkan ustaz tak betul? Mimpi dia takkan tak betul? Kalau 1,000 orang mimpi jumpa Nabi, apa akan berlaku? Pakai buah mimpi ni yang paling masalah tuan-tuan dalam masyarakat kita. Pakai mimpi je senang. Mimpi yang boleh diterima hanya para Rasul, Nabi dan Rasul. Mimpi mereka tu wahyu. Cuba tanya tuan-tuan semalam, malam tadi tuan-tuan mimpi apa? So, baik. Kalaupun dia kata, dia jumpa mimpi Nabi, kita tanya. Saya tanya nombor 1. Pertanyaan kita kena tanya. Kamu kenal wajah Nabi? Kenal ke dia wajah Nabi macam mana? Kalaupun yang dia orang tu dalam mimpi dia kata, aku Nabi, kamu Muhammad. Kenal ke dia wajah Nabi macam mana? Contohlah tuan-tuan. Tuan-tuan mimpi saya dalam mimpi tu. Dan saya cakap dalam mimpi tu, tuan-tuan, sayalah Nabi Tuan Muhammad SAW. Contoh kata. Tuan-tuan tak pernah tengok rupa saya lagi. Adakah sekarang ni tuan-tuan akan kata, Ustaz Zul tu, dia Nabi Muhammad sebenarnya? Tuan-tuan nak terima macam tu? Apa akan berlaku ni pakai mimpi? Sebab tu Islam bukan pakai mimpi tuan-tuan. Kalau mimpi pun Nabi aja. Ya, saya punya mimpi tak boleh pakai, mana-mana orang punya mimpi pun tak boleh pakai. Ya. Ini di antara perkara. Sebab kalau kita satu lagi, kalau pakai mimpi, apa akan berlaku tuan-tuan? Banyak tidurlah kita daripada banyak belajar. Percayalah, betul. Kenapa ni? Nanti sekejap lagi saya nak tidur, nak mimpi Nabi dulu. Apa Nabi bagi tahu saya? Kan? Lepas subuh tidur, lepas zuhur tidur lagi, lepas asar tidur lagi. Sebab apa? Nak jumpa Nabi ni. Habis kita. Pakat tak mengaji lah kita. Ya. So ini di antara perkara. So kalau kita nak, ini kefahaman yang paling betul tuan-tuan, untuk kita usahakan. Ada Al-Quran, ada petunjuk Nabi, ada kefahaman sahabat Nabi. Ya, sahabat faham macam mana? Sahabat amal macam mana? Ya. So macam mana pun kalau nak faham kat situ, kenalah belajarlah. Dan kalau tak belajar, kalau tuan-tuan datang kuliah, tak faham, tak jelas, tanyalah. Jangan diamkan diri. Kan? Besok Allah tanya kita tuan-tuan. Ya. Saya nak ajak kita tengok dulu. Okey. Tak apalah. Okey, baik, saya bawa tu dulu. Untuk kita faham ni dulu, saya nak ajak kita buka surah An-Nahl. An-Nahl surah yang ke 16. Ayat yang ke 116 kalau tak silap saya. Sebentar ya. Bukan. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Sekejap saya cari. Wallahu akhrajakum. Okey, ayat 78 tuan-tuan. Ayat 78. Okey. Muka surat 275. Muka surat 275. Tengok Allah kata apa? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Ya. So Allah keluarkan kamu daripada perut-perut ibu kamu dalam keadaan kamu tak tahu apa benda pun. Satu benda pun tak tahu. Jadi
untuk kita tahu, Allah kata dekat sini, ya, wa ja'alakumus sama', Allah jadikan kamu, berikan kamu pendengaran, jadikan kamu boleh mendengar, wal basar, boleh jadikan kamu boleh melihat, wal afidah, jadikan kamu ada hati dan akal fikiran untuk menilai apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat, betul ke tak betul, salah ke apa, nilailah. Kan? Kemudian Allah kata la'alakum tashkurun. Semoga-moga kamu memilih jalan orang yang bersyukur. Kamu menjadi hamba yang bersyukur, memilih jalan hamba yang bersyukur. Ya. So, jadi pendengaran, penglihatan ni semua ada fungsi, tuan-tuan, untuk kita menimba ilmu. Dalam suratul Isra pula, tuan-tuan sebelah tu, suratul Isra ayat 36. Ya. Tuan-tuan tengok pada muka surat 285. Allah kata, tadi kita faham dah, Allah keluarkan kita dari perut ibu kita dalam keadaan kita tak tahu apa-apa. Jadi untuk kita tahu, Allah bagi kita boleh mendengar, boleh melihat, boleh menilai. Ya, hati dan akal untuk menilai, untuk mengambil keputusan apa yang kita nak ambil. Macam kita katalah tadi, kita ada 3 campur 3, 9, 3 tolak 3, 9, 3 bahagi 3, 9, 3 kali 3, 9. Jadi kita gunakan fungsi akal semua yang kita ada tadi, kita belajar dan sebagainya, maka kita dapatlah jawapan yang paling tepat, paling meyakinkan. Begitu juga dalam ayat ini, Allah kata apa? Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu ikut. Jangan kamu ikut sesuatu yang kamu tak ada ilmu tentang dia. So, sesuatu yang kita nak buat tu kena ada ilmu. Tuan-tuan nak takbir, solat, kita kena solat. Ya, kita kena ada ilmu tentang solat. Nak sebelum solat nak kena apa? Oh, nak kena ambil wuduk sebab dia adalah syarat solat, syarat sah solat, wuduk tu. Kena tahu pula rukun wuduk pula dan sebagainya, syarat sah wuduk. Dan sebagainya, belajar, tanya, belajar, amalkan. Okey. So Allah kata, jangan buat sesuatu perkara yang kamu tak ada ilmu tentang dia. Kenapa? Inas sama, sesungguhnya pendengaran kamu tadi. Ya. Wal basar, ya. Penglihatan yang Allah beri kamu tadi, yang tujuan untuk kamu mendapatkan ilmu tu, wal fuad, ya. Dan juga hati dan akal fikiran kamu tu tadi yang Allah berikan tadi, kullu ulaik, semuanya itu, ya. So mereka ni semua akan bercakap depan Tuhan, menjadi saksi, tuan-tuan. Ya, kullu ulaik kan anhu mas'ula. Ya. So semua yang kita buat dipertanyakan, mana kamu dapat? Mana kamu tahu? Siapa bagi tahu? Ya. Ini semua kita akan dipertanggungjawabkan, tuan-tuan. Satu perkataan pun kita berzikir, contoh kita sebut tadi, ya, sebelum ni kita berzikir. Kita kata subhanallah. Siapa ajar kita perkataan subhanallah? Nabi SAW kita kata. Kan? Nabi yang ajar kita zikir lepas solat, istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta dzal jalal wal ikram. Nabi yang ajar kita. Maka kita amalkan. So kita taat dekat Allah sebab Allah suruh kita ikut Nabi, kita taat dekat Nabi sebab kita amal dengan perkara tersebut. Macam mana kita nak tahu ketaatan tersebut? Kita kena belajar. Memang tidak dapat tidak. Dan belajar itulah sumber dia adalah wahyu. Sebab itulah pendengaran, penglihatan, akal fikiran semua, tuan-tuan, akan dipertanggungjawabkan. Hatta kesan daripada kita manusia tak guna benda ni semua. Ya, kita tengok sekejap. Dalam surah Al-A'raf ayat 179. Surah yang ke-7. Muka surat 174 ayat 179, surah yang ke-7. So Allah kata, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha
walhum a'yunun la yubsiruna biha, walahum adhanun la yasma'una biha, ulaik kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. So Allah kata sungguhnya kami campakkan, kami sediakan bagi neraka tersebut, ya, bagi neraka ramai tuan-tuan, bila nampak tak gagal guna fungsi pendengaran, penglihatan, akal fikiran terhadap wahyu Allah SWT, terhadap apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, terhadap apa yang difahami oleh sahabat Nabi SAW, maka benda ni akan merosakkan orang tersebut. So sebab itu ramai, Allah kata kathirun minal jin wal ins, ramai yang akan dicampakkan dalam neraka tersebut, jin dan manusia ni. Kenapa? Lahum qulubun, Allah bagi mereka hati, bagi mereka akal, mereka tak ada usaha untuk faham Al-Quran. Ya. So sebab itu perkara ini sangat penting tuan-tuan. Tujuan Allah berikan tu untuk apa? Untuk kita tengok handphone kita, untuk tengok WhatsApp kita, untuk tengok Facebook kita, adakah itu? Bukan. Ya. Tapi untuk beri perhatian kepada wahyu Allah SWT, beri perhatian kepada agama Allah SWT. Kemudian Allah kata lagi walahum adhanun, walahum a'yunun, Allah berikan mereka mata untuk melihat. La yubsiruna biha, mereka tak tengok pun ayat Allah. Ya. So benda tu semua, benda ni semua tujuan untuk belajar tuan-tuan. Fungsi ni untuk belajar. Belajar kenal Tuhan, kenal Islam, kenal Rasulullah SAW. Ya, kemudian Allah kata lagi walahum adhanun, Allah bagi mereka telinga. Untuk apa? Untuk mendengar. La yasma'una biha, mereka tak dengar pula. Jadi kalau orang ini tak gunakan fungsi ini semua tuan-tuan, Allah kata, ya, ulaik kal an'am, mereka ni macam binatang, Allah hina. Ya. Satu penghinaan terhadap orang tersebut, bukan dari mana-mana orang, tapi dari Tuhan sekalian alam. Berat tuan-tuan. Ya. So sebab itu, adakan, macam saya kata, usahakanlah. Kita alhamdulillah tiap-tiap hari ada kat sini saya rasa. Saya tak pastilah jadual sini. Tapi adalah. Kan? Dan insya-Allah kot kalau dekat kawasan Meru ni, saya mengajar sini pun ada kat mana, Nurul Jannah saya mengajar sini, lepas tu Darul Ihsan. Kan? Ya. Kat sini pun ada 3-4 tempat saya mengajar. Ya. Dan kalau kita pusing keliling banyak tu pengajian. Ya, cuma kita nak datang belajar ke tidak lah. Ya. So Allah kata dekat sini, Allah hina. Balhum adall, Allah kata bahkan mereka lebih sesat, lebih dahsyat daripada binatang. Kenapa? Ya. Allah kata ulaika humul ghafilun. Mereka ni semua lalai terhadap apa yang Allah berikan tadi. Apa untuk apa Allah bagi pendengaran, akal fikiran, mata ni untuk apa? Gunakanlah benda ni tuan-tuan, manfaatkan masa-masa kita yang kita ada, sisa-sisa masa yang kita ada. Kan? Sebab tu Allah kata, Allah bersumpah dengan masa, Allah kata wal asr, demi masa yang Allah berikan kepada kita ni, semua orang dapat sama. 24 jam semua orang akan dapat. Tak ada orang akan dapat 24 jam 1 minit. Tak ada. Ya. Tak ada disebabkan kedudukan dia, dia agung, oh dia dapat 24 jam 1 minit, tak ada. Oh dia penyapu sampah, dia dapat 23 jam 59 minit, tak ada. Allah adil. Bagi kita masa cukup. Ya. So masa yang kita ada setiap hari tersebut, 24 jam tersebut, apa yang kita buat? Sebab tu Allah kata innal insana fi khusr. Ya, pasti Allah kata confirm manusia mesti dalam kerugian sebab masa. Kan, macam sekarang ni tuan-tuan Allah beri masa, tuan-tuan lapangkan masa untuk mendengar ayat Allah. Orang lain datang juga tadi. Bukan tak datang, tapi mereka tak diberi masa. Masa mereka tak luangkan untuk mendengar ayat Allah. Ya, hadis Nabi SAW. Ya, tak datang, tak dengar untuk mengaji. So, mereka sekarang ni dengar apa? Mungkin, kita pun tak tahu. Mungkin kita boleh sangka baik lagi. Oh, mereka pergi kuliah lain kot. Kuliah ustaz yang lebih advance lagi ke? Pengajian ni, saya punya pengajian mungkin, ya, mungkin baru standard yang rendah-rendah ke mungkin. Tak tahu. Ya. Atau mungkin rasa sebab dalam Al-Quran juga Allah kata ar-ra'ahu staghna.
Manusia ni rasa dia dah cukup. Dia tak perlu kepada ilmu. Dia rasa dia dah kenal Tuhan dia. Ya, dia dah amal dia dah begitu betul. Ya. Ini semua. So sebab itu kita kata, saya ingatkan sama-sama tuan-tuan, usahakan. Kan? Ya, usahakan perkara ni. Okey, baik, insya-Allah. Ya, macam bila Allah kata illal ladzina amanu wa aminus solihat. Kan? Baik, kalau kita tengok bila Allah kata kecuali orang tu orang yang beriman dan beramal soleh, wa tawassaw bil haq, dia menyampaikan kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan menyampaikan dengan kesabaran. Baik, kalau kita nak tanya, kecuali orang beriman, macam mana nak datang percaya tadi? Macam kita sebut tadi, macam mana kita nak yakin tadi? Kena ada ilmu, baru boleh yakin. Macam mana kita nak tahu amal tu soleh? Semua orang beramal. Tuan-tuan, semua orang beramal, tak ada orang tak beramal dalam atas muka bumi ni. Soleh ke tidak, itu masalahnya. Saya bawa ayat sekejap. Kita buka suratul Kahfi. Surah yang ke-18. Lihat muka surat 304. Ayat yang ke-103. Saya ulang. Surah Al-Kahfi. Surah yang ke-18. Ayat 103, muka surat 304. Allah kata, Qul, katakanlah oleh engkau Muhammad, hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Nak tak aku beritahu kat kamu orang yang paling rugi amalan dia? Dia beramal atau tidak? Beramal, tuan-tuan. Tapi dia jadi orang yang paling rugi. Kenapa? Allah kata alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Mereka yang telah tersesat dalam usaha mereka, dalam amalan mereka tu, mereka telah tersesat. Macam mana mereka tahu mereka sesat ke tidak? Saya selalu ulang benda ni, tuan-tuan. Tuan-tuan dekat atas muka bumi ni, percayalah takkan ada orang cakap dia sesat. Takkan ada. Kalau saya tanya kat tuan-tuan sekarang, ada tak yang nak mengaku dia sesat? Takkan ada. Kan? Kalau saya kata semua orang betul ke kat sini? Tapi kenapa berbeza? Ya, saya rasa macam ni betul, saya rasa macam ni tu, habislah macam ni. Dia ni pakat, dia ni rasa dia betul, ini rasa dia betul. Siapa yang betul? Apa kayu ukur? Betul ke salah macam mana? Kalau macam kita kata tadi, 3 campur 3, 9, 3 tolak 3, 9, 3 bahagi 3, 9, 3 kali 3, 9, semuanya betul. Bolehkah kita terima? Kita sendiri tak nak terima. Mana boleh cakap macam tu? Dah tu kalau kita tahu nak menilai yang mana nak diterima, yang mana perlu dibuang, yang mana perlu ditolak, Allah tak boleh nilai ke kita yang mana nak diterima, mana ditolak? Jadi dekat sinilah Allah kata, ya. So Allah kata lagi, tengok Allah kata apa? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, mereka yang tersesat dalam usaha mereka, bekerja usaha amal mereka tersebut dalam kehidupan dunia. Tapi Allah kata dia, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Tapi mereka sangka mereka dah buat sebaik-baiknya. Sangka. Sangka ni ilmu ke? Rasa, mereka rasa mereka dah buat sebaiknya. Rasa ni ilmu ke? Rasa ni boleh memberi keyakinan ke? Tak payah cukup jauh. Kita ambil tu, main dart tu. Saya rasa saya mesti kena dekat yang, apa dia panggil? Merah tu? Bull eye tu. Saya rasa saya mesti kena. Agak-agak kena tak? Kita yang tahu dia baru nak main, kita kata confirm tak kena. Begitu juga, tuan-tuan. So, kalau kita berilmu, kita tengok orang tu beramal, kita dah tahu dah. Angkat tangan pun, Allahu Akbar. Macam ni. Macam mana takbir apa tu? Tengok pun kita dah tahu dah. Solat dia kita dah tahu dia tak ada ilmu. Tapi dia beramal atau tidak? Beramal. Saya pernah tengok sampai terperanjat saya, tuan-tuan. Saya duduk sebelah satu hamba Allah ni.
Sampai kat tasyahud tu, masa duduk tasyahud tu, tangan dia mula-mula macam ni. Kan? Tiba-tiba bila nak ucap asyhadu, nak tasyahud tu, dia buat macam mana? Asyhadu an. Terkejut saya sebelah. Saya ingat kenapa tangan dia naik atas. Kita yang duduk sebelah terkejut. Dalam dia baca kau tu, asyhadu an. Apa hal kau buat macam tu? Tapi kita tanya tuan, kalau kita tanya dia, dia rasa dia betul atau tidak? Dia rasa dia betul atau tidak? Saya baik saya tak melatah. Kalau saya melatah, habis batal solat saya. Tuan-tuan, banyak macam-macam rupa ada orang ibadah. Kita tanya mana dapat ni ya? Ini antara perkara. Ya. Sebab itulah nak beriman, nak beramal soleh tuan-tuan, kita perlu ada ilmu. Wa tawassaw bil haq, menyampaikan kebenaran. Macam mana kita tahu itu kebenaran? Ya. Boleh ke tuan-tuan, kalau orang cakap dekat kita, saya rasa awak ni pencuri. Boleh? Tuan-tuan boleh terima? Saya rasalah, saya rasa. Boleh kita boleh terima, kita marah. Engkau sedap-sedap mulut engkau cakap. Kita kata macam tu. Agak-agak Tuhan dengan kita macam mana? Saya rasa. Agak-agak Tuhan kita cakap macam mana kat kita? Wah bagus. Rasa-rasa saya terima. Macam tu. Dekat sinilah tuan-tuan. Berikanlah perhatian sebab sesuatu saya ingatkan balik tadi. Ya. Masa yang kita ada. Ya, kesempatan yang kita ada. Umur yang kita ada ni. Tak apa pun. Kalau misal kata kita masih belum, orang cakap belum dapat yang terbaik. Tak apa. Tapi kita ada usaha. Sebab itu kisah tuan-tuan, kalau kisah ingat seorang yang Nabi SAW ceritakan tentang seorang pembunuh tu, dia telah bunuh 99 orang. Kan? Bila ditanya dekat orang abid ni, satu orang yang rajin beramal ni, dia kata engkau tak ada taubat untuk engkau. Kan? Engkau memang neraka, ahli neraka. Dia bunuh cukup 100. Kan? Kemudian dia jumpa seorang alim. Alim kata engkau pergilah pergi ke perkampungan, satu perkampungan di mana kau dapat bergaul, beramal, belajar dan beramal supaya kau dapat memperbaiki diri kau. Dalam usaha dia nak pergi situ saja dia meninggal, dan Allah kata, Nabi SAW beritahu bahawa dia menjadi ahli syurga. Ya, yang kita nak matlamat kita akhirnya syurga je tuan-tuan. Kita tak naklah penat-penat kita usaha, kita buat ni. Kan? Allah tanya kita mana kau dapat, siapa aja. Kan? So, ingat tahu tak Islam ni agama wahyu. Ya. So, poin terakhir tuan-tuan, saya nak ajak kita buka surat Saffat, surah yang ke-37. Surat Saffat surah 37 ayat yang ke-154. Surat Saffat 37. Okey, muka ayat 154. Muka surat tuan-tuan 452. Ingat pesan Tuhan ni. Allah kata apa? Muka surat apa tadi saya kata? 452. Allah kata malakum kaifa tahkumun. Apa dah jadi kat kamu? Apa hal kamu ni? Macam mana kamu buat keputusan? Macam ni solat, macam ni angkat tangan, macam ni beriman. Macam mana kamu buat keputusan? Afala tazakkarun. Kau tak fikir ke? Islam ni agama wahyu. Semua benda pasal Islam mesti datang dari sumber dia wahyu. Mana wahyunya? Am lakum sultanun mubin. Ataukah kamu ada bukti daripada Allah SWT? Jelas ini Allah kata, ni Nabi kata, ni sahabat faham. Sahabat amal. Kalau ada fa'tu bi kitabikum in kuntum sadiqin. Bawakan kitab kamu. Tunjukkan bukti tersebut. Sekira kamu orang yang benar. Ini semua menunjukkan kepada kita ya, tentang Allah bagi tahu dah. Kita besok jumpa Allah memang tak ada alasan tuan-tuan. Apa alasan kita?
Kalau saya katakan nenek moyang kita, ya, dan saya sendiri perhatikan, saya tak pernah tengok nenek saya dengan nuskah Al-Quran. Saya tak pernah tengok. Seumur hidup saya. Dan saya percaya dia tak tahu baca pun. Tapi Alhamdulillah dia solat. Ya, dia solat. Jadi kita tahu dia tak ada ilmu. Hanya setara itu saja ilmu yang dia ada. Zaman kita ni Al-Quran, Masya Allah bersepah. Dekat handphone pun ada Al-Quran. Tuan-tuan nak kitab-kitab hadis berlambak-lambak. Dalam handphone saya ni saja tuan-tuan, ada kutubu tis'ah hadis. Dalam kitab, dalam iPad saya ni ada 3,000 nuskah kitab. Ya. So tak ada masalah cuma nak belajar, tak nak belajar. Nak lapang masa, bagi masa ke tak nak. Itu saja. So apa kita nak jawab? Ya. Nenek moyang kita mungkin ada alasan yang keuzuran yang sangat-sangat kita faham. Ya. Buku tak ada, apa tak ada. Okey. Itu akan jadi alasan-alasan mereka. Ya, mereka buat apa yang mereka mampu. Zaman kita ni kan? Jadi ini di antara perkara fikir-fikirkan tuan-tuan, kan? Apa yang saya sampaikan untuk manfaat kita bersama, untuk kita semua berjaya di akhirat, kan? Kita pegang diri kita, letakkan diri kita, kita tahu bahawa Islam ni agama wahyu. Segala siapa nak sampaikan sesuatu, nak cerita pasal apa pun tentang agama ini, biarlah ada sumber wahyu. Sama ada Al-Quran atau hadis Nabi SAW. Supaya kita semua berada di atas petunjuk yang mentaati Allah dan mentaati Rasul. Supaya kita semua berjaya menjadi orang yang orang yang mendapat nikmat daripada Allah SWT, dan kita akan bersama para nabi dan para sahabat radhiyallahu majma'in. Wallahu taala alam. Ada apa-apa soalan nak tanya? Ni lah bukti dia ni, nampak? Okey, tak apa tuan-tuan. Semoga saya harap sangatlah, ya. Sekian lama saya dekat sini Surau Maksum ni, saya punya harapan lah kita faham agama ni dengan baik. Ya, itu hasrat saya pun. Ya, tak ada lebih daripada itu pun. Ya, jadi itu saya harap sangatlah kita semua ada usaha untuk memperbaiki, belajar dan terus belajar. Dan insya-Allah saya pun masih belajar tuan-tuan, saya tak berhenti insya-Allah. Ya, saya masih belajar dan insya-Allah kita sama-sama baiki insya-Allah. Semoga memberi manfaat. Wallahu taala alam. Untuk majlis tasbih kifarah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.